Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, saya ucap banyak terima kasih pada semua yang sudi hadir dan berkelapangan. Yang kedua, saya mengucap banyak ucapan salam Aidilfitri, salam Syawal, dan semoga semua sihat walafiat di kampung halaman masing-masing. Hari ini kita akan meneruskan lagi sesi perbincangan tentang teks oleh Ibn Rushd yang bertajuk Faslul Maqal. Kita telah membincangkan beberapa siri yang lalu dan kita telah tiba kepada satu tajuk kecil yang baru, iaitu yang mana tertera, for every Muslim the law has provided a way to truth suitable to his nature through demonstrative, dialectical and rhetorical method. Jadi tajuk kecil ini ialah satu tajuk yang agak berbeza dengan perbincangan-perbincangan awal kita sebelum ini. Kalau kita lihat kembali perbincangan kita sebelum ini, Ibn Rushd cuba untuk membuat justifikasi falsafah atau membangun satu apa yang dinamakan sebagai reasoning, reasoning atau suatu pendalilan yang lagi menunjukkan bahawa bidang falsafah bukan suatu bidang yang asing, malah dituntut oleh syarak dan bagi tujuan untuk memahami hakikat-hakikat yang wujud di alam ini secara lebih mendalam, dan dengan pendalaman ilmu tentang realiti-realiti yang dibangunkan menerusi kaedah falsafah, maka ia diharapkan orang-orang Muslim terutamanya akan dapat menghargai penciptaannya, seterusnya mendekatkan orang-orang Muslim itu kepada pencipta alam ini. Dan arti kata lain bahawa itulah tujuan dan matlamat setiap ilmu pengetahuan. Apa dia matlamat dia? Iaitu untuk segala ilmu harus membawa kepada ketundukan diri atau pengabdian seorang hamba atau seorang insan kepada pencipta. Ilmu yang diperoleh seharusnya menjadi satu bukti atau satu petunjuk atau dinamakan sebagai ayat, sebagai tanda yang akan membawa seseorang insan menerusi daya aklinya, menghargai kewujudan dan membuktikan akan wujudnya pencipta bagi seluruh kejadian ini. Ini yang kita namakan sebagai bagaimana ilmu itu membawa kepada proses pengabdian atau penerimaan terhadap konsep at-tauhid dalam Islam. Cara kedua yang dibangunkan oleh Ibn Rushd ialah tentang bentuk dan sifat ilmu falsafah. Ilmu falsafah itu mempunyai beberapa persediaan-persediaan yang diperlukan oleh orang-orang Muslim untuk mendalaminya. Ia adalah satu bentuk instrumen, instrumen atau dia panggil juga, kita panggil sebagai suatu saluran atau satu metod atau satu kaedah. Dan kaedah itu tidak terbina secara sendiri, malah terbentuk oleh pelbagai lagi kaedah-kaedah lain yang saling mendukung. Sebab itu dia menyebut bahawa bagi tujuan
mengenali dan memahami hakikat kejadian ini, kejadian alam ini, maka manusia perlukan falsafah. Falsafah itu dibentuk oleh banyak persediaan-persediaan ilmu yang lain. Salah satunya ialah kemahiran yang dinamakan sebagai ilmu demonstratif, ilmu reasoning, ilmu intellectual reasoning, yang juga melibatkan pemahaman tentang apa yang dinamakan sebagai ilmu mantik atau ilmu logik. Jadi kita dapati bahawa Ibn Rushd mengatakan bahawa ilmu-ilmu ini juga saling berhubung dan saling menyumbang, dan ilmu ini bukan sesuatu yang baru, malah suatu ilmu yang sudah pun berkembang sejak kewujudan manusia itu sendiri dan diwarisi oleh satu generasi ke satu generasi manusia sehinggalah ke zaman di mana orang-orang Islam kita memperolehnya pada hari ini. Jadi ilmu ini ialah ilmu kemanusiaan yang sesuai untuk dipelajari dan penting bagi membolehkan falsafah itu dapat berfungsi bagi mencapai tujuan, mencari kebenaran-kebenaran yang kita maksudkan sebelum ini. Jadi oleh kerana itulah Ibn Rushd memberitahu kepada kita bahawa sebelum ini orang-orang Muslim jangan berasa takut untuk mendalami ilmu falsafah, kerana ilmu ini sudah pun dipelajari dan digunakan oleh generasi-generasi sebelum ini. Dan bergantung kepada kita orang Islam untuk menggunakan bagaimana sesuai dengan keperluan kita. Ilmu ini seumpama ilmu matematik yang ada dalam kehidupan masyarakat manusia. Ilmu matematik ialah ilmu yang sudah pun diwarisi sejak zaman berzaman. Ilmu matematik inilah yang membentuk segala kegiatan-kegiatan kemanusiaan dalam membangunkan tamadun ini, membangunkan bangunan, membangunkan habarah, membangunkan kehidupan, memerlukan ilmu matematik yang memerlukan mereka. Ilmu ini akan membantu dalam proses untuk manusia membina kediaman mereka, membangunkan kehidupan mereka, dan daripada matematik itulah menyumbang kepada ilmu-ilmu yang kita namakan ilmu kejuruteraan dan ilmu-ilmu lain yang penting kepada kehidupan manusia. Jadi artinya bahawa ada setengah-setengah ilmu itu bersifat neutral. Dia tidak bias. Tidak bias artinya tidak membabitkan tentang siapa penciptanya dan juga sama ada orang itu daripada orang yang beragama Islam atau orang bukan tidak beragama Islam. Yang penting ia menjadi suatu alat yang kita boleh gunakan mengikut cara yang ditentukan oleh ajaran keagamaan kita. Jadi banyak contoh diberikan kalau kita ingat bagaimana seperti contoh peranan senjata sembelihan dalam menyempurnakan sesuatu binatang sembelihan. Binatang perlu disembelih menurut ajaran agama Islam. Untuk menyempurnakan penyembelihan, maka kita memerlukan alat. Alat itu ada syarat-syaratnya. Alat itu mesti tajam, mesti dapat memastikan proses penyempurnaan sembelihan itu terjadi dengan sempurna. Dan orang-orang Muslim boleh saja menggunakan alat-alat itu daripada apa juga sumber yang dia ketahui, sama ada alat itu diimport daripada luar negara atau alat itu dibangunkan sendiri oleh orang-orang Islam, selagi mana ia memenuhi syarat-syarat penyembelihan yang ditentukan oleh agama, iaitu tajam, belas kasihan, dan menyembelih pada syarat-syarat urat-urat yang sudah ditentukan oleh agama. Jadi ia bukan masalah, isunya menurut Ibn Rushd bukan masalah alat sembelihan itu,
Masalah kita ialah bagaimana kita menggunakan alat itu. Saya kata kalau misal kata senjata itu boleh digunakan untuk apa-apa tujuan juga. Tujuan kebaikan dan juga tujuan keburukan. Senjata boleh digunakan untuk menjaga keamanan, senjata boleh digunakan untuk membuat kerosakan. Jadi sudah tentu bagi orang-orang Muslim, kita menggunakan sebarang bentuk senjata bagi tujuan mempertahankan diri. Jadi bukan silap senjata, adalah bersilap apa sekiranya terjadi segala kerosakan-kerosakan yang disebabkan oleh senjata itu ialah disebabkan manusia yang telah menyalahi cara penggunaan senjata itu. Begitulah juga contoh yang kalau kita ingat balik yang diberikan oleh Ibn Rushd, bagaimana peranan atau fungsi air minuman, air suam atau air dingin yang kita selalu minum itu. Ia adalah satu saluran bagi menghilangkan dahaga. Manusia memerlukan minuman, air. Jadi, maka cara meminum air ada kaedah-kaedah yang diberikan oleh ilmu kesihatan. Jadi sekiranya ada orang yang tercekik dengan meminum air disebabkan oleh sesuatu kelekaannya atau suatu kecuaiannya, itu adalah disebabkan oleh kelemahan dirinya sendiri, bukan kerana air itu. Air itu tetap berfungsi untuk memberikan menjadikan satu saluran bagi menghilangkan dahaga manusia. Tanpa ada air, manusia akan kehausan dan akan menemui kematian. Jadi itulah antara ibarat-ibarat yang telah diberikan oleh Ibn Rushd bagi memberi perumpamaan bagaimana keperluan ilmu falsafah dalam kehidupan masyarakat manusia hari ini. Falsafah seumpama air tadi diperlukan bagi tujuan untuk kita memahami, menganalisa, membanding, meneroka segala khazanah misteri yang ada pada kehidupan hari ini. Jadi kalau ada seseorang yang tidak mampu menggunakan ilmu falsafah ini, bukan disebabkan oleh ilmu itu, tetapi ketidakupayaan individu itu, ketidakupayaan akalnya, ketidakupayaan ilmunya untuk menggunakan alat-alat itu bagi tujuan-tujuan yang penting yang dimiliki pada falsafah itu. Jadi sebab itulah beliau menggunakan penghujah ini bagi menolak pandangan yang diberikan oleh sebahagian daripada masyarakat Muslim di zamannya yang begitu negatif kepada fungsi falsafah yang dilihat sebagai satu ilmu yang akan membawa kepada kesesatan-kesesatan dalam kehidupan manusia. Jadi salah faham itu ingin dibetulkan oleh Ibn Rushd dan oleh kerana itulah salah faham itu harus sebagai seorang tokoh islah, tokoh mujaddid dalam bidang falsafah, dalam bidang ilmu, beliau telah menyumbang dengan berusaha untuk mengharmonikan pemikiran orang Islam yang berada dalam keadaan yang dilihat kekeliruan terhadap pemahaman berhubung dengan ilmu falsafah. Jadi itu mukadimah yang saya cuba bangunkan bagi mempermudahkan kefahaman saudara-saudara dalam memahami apa yang dimaksudkan dan tujuan di sebalik teks ini. Oleh itulah maka ada beberapa lagi cara-cara atau kaedah yang diberikan oleh Ibn Rushd bagi menjelaskan fungsi falsafah itu. Dan ini kita boleh lihat dalam teks seterusnya bagaimana keunikan bidang falsafah itu yang dibahagikan kepada beberapa kaedah-kaedah yang bertujuan untuk memberikan apa yang dinamakan sebagai jalan mencapai
kebenaran. Jadi sila baca saudara Irfan, for every Muslim. Baca kuat sikit. Okay, Doctor. For every Muslim, the law has provided a way to truth suitable to his nature, through demonstrative, dialectical, or rhetorical methods. Since all this is now established, and since we, the Muslim community, hold that this divine religion of ours is true, and there is this religion which incites and summons us to the happiness that consists in the knowledge of God, mighty and majestic, and of His creation. And that is appointed for every Muslim by the method of ascent which his temperament and nature require. For the natures of men are on different levels with respect to ascent. One of them comes to ascend through demonstration. Another comes to ascend through dialectical arguments, just as firmly as the demonstrative man through demonstration. Since his nature does not contain any greater capacity, while another comes to ascend through rhetorical arguments, again just as firmly as the demonstrative man through demonstrative arguments. Okey. Ini satu lagi bab, terima kasih, iaitu dalam memahami kepentingan ilmu falsafah itu, Ibn Rushd mengatakan bahawa ilmu falsafah ini ialah ilmu yang bertujuan untuk memberikan satu saluran bagi tujuan untuk memberikan atau menyampaikan kebenaran kepada manusia. For every Muslim, the law has provided a way to truth. Setiap orang Muslim didapati menurut Ibn Rushd dengan syarak atau agama ini telah menyediakan jalan-jalan tertentu bagi mereka untuk mencapai kebenaran tergantung sesuai dengan nature atau sifat atau keadaan, kebolehan yang dimiliki oleh setiap manusia itu. The law has provided a way to truth suitable to his nature. Itu maksudnya. Kita manusia yang seramai-ramai manusia yang ada dalam muka bumi ini, mereka ini berbeza di antara satu sama lain dari segi keupayaan diri mereka. Keupayaan banyak kita boleh lihat dalam kehidupan peribadi kita. Keupayaan fizikal pun berbeza. Orang lelaki, orang perempuan berbeza keupayaan diri mereka. Orang perempuan lemah untuk tujuan-tujuan kegiatan fizikal, orang lelaki lebih kuat. Kan? Ada orang yang kurang upaya, ada masyarakat yang normal. Jadi sifat kejadian manusia itu pelbagai, dan ia juga berkait dengan sifat akli. Tadi yang kita bincang tadi sifat fizikal. Manusia juga berbeza dari segi sifat akliyah dia, daya akal. Daya akal juga berbeza. Maknanya ada, sebab itu sekarang ni kalau kita lihat orang hari ni dan semalam orang duduk cakap tentang result UPU lah. Ada yang dapat sana, dapat sini kan. Ada yang tak dapat. Jadi UPU sebagai satu sistem membeza-bezakan keupayaan bergantung kepada pencapaian seseorang pelajar itu. Ada pelajar yang dapat ke sana, ada yang tak dapat, ada yang terpaksa merayu. Kerana bergantung kepada pencapaian daya akliyah mereka, atau dalam konteks ini daya akademiknya. Jadi kita boleh beza, kita cuba balik kampung, bergaul dengan masyarakat, kita boleh bezakan keupayaan yang berbeza bagi seseorang atau tahap-tahap
keupayaan pemikiran dan daya akliyah seorang masyarakat. Jadi sebab itu untuk mudah kita selalu sebut keupayaan, perbezaan keupayaan itu kita boleh lihat bagaimana kita sendiri. Saya selalu menggunakan bandingan itu dalam kuliah saya. Cuba kita ingat sewaktu kita sekolah rendah, waktu kita sekolah menengah, waktu kita di universiti. Adakah kita sama saja perkembangan daya akliyah kita? Tidak, tentu tidak. Keadaan di sekolah rendah berbeza dengan keadaan kematangan kita di sekolah menengah dan kematangan kita pula di peringkat universiti sekarang ini. Jadi begitu juga dengan keadaan masyarakat awam manusia ini. Sebab itu kita membahagikan masyarakat itu kepada orang awam, orang pertengahan dan orang tinggi sikit dari segi pendidikan, kan? Jadi sebab itu misalnya yang kita sedang belajar sekarang ni, tidak semua orang ada keupayaan untuk memahami apa yang kita sedang belajar sekarang. Apa yang kita sedang belajar ini kita tidak boleh ajar kepada pelajar tahun 1 lagi, mereka belum ada keupayaan. Apatah lagi untuk ajar teks ini kepada pelajar-pelajar sekolah menengah, mereka belum ada keupayaan. Subjek ini hanya untuk orang tertentu saja, orang yang ada kesediaan. Itu yang dinamakan his nature, nature-nya pelbagai-bagai. Jadi oleh kerana itulah agama Islam ini agama untuk seluruh alam. Kita selalu dengar wa arsalnaka rahmatan lil alamin. Jadi agama ini menjadi rahmat kepada semua orang. Jadi agama ini bukan hanya untuk orang yang berpendidikan tinggi. Agama ini untuk seluruh masyarakat manusia. Masyarakat manusia itu siapa? Masyarakat yang pelbagai dari segi keupayaan. Jadi oleh kerana itulah dalam agama Islam berpandukan kepada Al-Quran, para pengkaji Muslim mendapati Allah SWT menggunakan 3 kaedah terbesar, 3 kaedah utama dalam Allah SWT berinteraksi dengan masyarakat manusia. Ini dapat dilihat bagaimana Al-Quran menggunakan 3 kaedah utama dalam menyampaikan risalah agama kepada masyarakat manusia yang pelbagai keupayaan itu. Jadi menurut Ibn Rushd, beliau mendapati bahawa 3 metod itu dinamakan sebagai satu metod demonstratif. Yang kedua metod dialektika. Yang ketiga metod retorika. Demonstratif, dialektika atau retorika methods. Methods ni apa? Metod ialah kaedah atau cara atau saluran bagi mencapai sesuatu tujuan. Tujuan apa? Tujuan memperoleh kebenaran. Metod ni apa? Metod ilmu pengetahuan. Bagaimana ilmu itu disampaikan, pendekatan yang digunakan bagi membawa akal manusia mencapai kebenaran yang kita sebut di sini sebagai the truth. Ini huraian yang panjang sikit. Jadi kita harus menerima dulu kepelbagaian yang ada dalam kadar keupayaan akliyah, dan agama sebagai agama yang penuh dengan rahmat telah memberikan pelbagai metod supaya orang-orang boleh menerima dan memahami agama kita. Jadi oleh kerana itulah dapat Muslim community berpegang hold that this divine religion is ours, of ours is true. Semua orang Muslim yang pelbagai keupayaan itu, bagaimana orang-orang Muslim yang pelbagai keupayaan itu semuanya mengakui tentang kebenaran agama kerana mereka telah memperoleh ajaran agama itu. Dan bagaimana mereka peroleh? Mereka peroleh dengan 3 cara yang utama yang dinamakan demonstratif,
dialectical dan rhetorical methods. Dan oleh kerana itulah agama telah memberikan for every Muslim by method of action which his temperament and nature require. Ini penting. Setiap orang Muslim akan menerima sumber kebenaran itu menerusi cara yang sesuai bagi dirinya. Kenapa? Kerana the natures of man on different levels. Dia kata nature, sifat pada manusia itu saya sebut tadi different levels. Jadi setiap levels ada caranya yang tersendiri. Apa? Satu, nama dia, apa dia method itu? Atau dinamakan dia path itu? Atau jalan itu? Satu dipanggil demonstration. Kita kena ingat Yang kedua nama dia dialectical. Yang ketiga nama dia yang dinamakan sebagai rhetorical. Jadi ini tiga bentuk kaedah yang digunakan oleh menerus, yang didapati digunakan oleh agama dalam menyampaikan risalahnya. Jadi apakah tiga-tiga metod ini? Cuba kita baca seterusnya. Siapa cuba baca? Irfan, habiskan Irfan. Since this divine religion of ours has summoned people by these three methods, the same to it has extended to everyone, except him who stubbornly denies it with his tongue, or him for whom no method of summons to God, the exalted has been appointed in religion, owing to his own neglect of such matters. It was for this purpose that the Prophet, peace on him, was sent with a special mission to the white man and the black man alike. I mean, because his religion embraces all the methods of summons to God, the exalted. This is clearly expressed in the saying of God, the exalted. Summon to the way of your Lord by wisdom and by God preaching, and debate with them in the most effective manner. Okey. Ini dijelaskan dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi ini tiga metod ini kita cuba bincang saja. Dulunya bila disebut apa dipanggil rhetorical method. Retorik ni ialah satu pendekatan yang berbentuk retorik. Retorik ni apa? Ucapan-ucapan. Macam kita besok nak pergi jemaat kan? Orang yang lelaki pergi jemaat. Apa yang khatib? Kita akan disampaikan satu khutbah oleh khatib. Khatib memberikan khutbah setiap minggu. Orang lelaki dan orang perempuan juga boleh tengok di TV macam mana agama disampaikan kepada orang awam. Itu nama dia menerusi jalan khutbah. Khutbah ini satu daripada kaedah yang dipanggil rhetorical method, menyampaikan ucapan-ucapan umum, ucapan-ucapan awam, syarahan-syarahan khutbah yang kita selalu dengarlah daripada pelbagai sumber. Ustaz kita berceramah kan, dengan pelbagai program-program ceramah. Ini program retorik, program yang dipanggil rhetorical, dan menyampaikan secara hebahan awam, hebahan umum yang dilihat sesuai untuk masyarakat awam. Masyarakat awam amat suka mendengar ucapan-ucapan, syarahan-syarahan umum yang disampaikan
oleh para pendakwah atau ahli-ahli agama atau masyarakat atau ahli-ahli ilmuwan. Ini nama dia rhetorical method. Lepas tu kita lihat misalnya kata banyak program-program umum disesuai dan mendapat sokongan dan minat masyarakat awam kita kan. Kuliah, ceramah, madu rasul, ceramah keubapaan dan lain-lain lagi yang kita boleh lihat lah dalam kehidupan sehari. Dan orang-orang awam kalau forum perdana ehwal Islam pernah tengok pergi ke satu kampung macam Ustaz Kazim Alias pergi ke mana dia, program apa nama dia, program Semanis Madu apa nama dia, pergi ke satu kampung bercerita tentang kehidupan orang-orang masyarakat. Ramai orang-orang Felda, orang kampung membanjiri mendengar syarahan-syarahan. Itu ialah nama dia rhetorical method. Dialektika ni macam mana pula? Dialektika ni selalu kalau kita tengok dalam acara-acara yang kita panggil acara forum-forum kita di universiti, di UKM, FPI kan banyak selalu kita buat kan. Forum tentang apa? Panggil 3 panel, 4 panel berdiskusi. Yang satu memberi pendapat, yang tu bagi pendapat. Itu dialektika, saling berhujah dan berdebat. Pernah tengok parlimen? Itu parlimen tu kaedah dia dialektika. Berdebat di antara satu orang dengan satu seorang bagi mencapai bagi mencari suatu persetujuan atau suatu kebenaran. Itu kita panggil debat. Dialektika ni macam debat, macam forum, macam diskusi dan lain-lain. Ini pendekatan ni agak digemari lah oleh orang-orang yang berpendidikan, terutamanya yang ada pendidikan. Orang-orang di universiti suka buat. Tapi kaedah ini tidak semestinya disukai oleh orang awam di bawah-bawah. Orang awam di kampung kita, mak ayah kita yang, atau kakak-kakak kita, mak saudara kita yang tidak begitu tinggi pelajaran dia lebih suka dengar retorik. Orang ceramah, dengar, bagi mengajar kat dia kan. Tak suka berdebat-debat, nak dengar aja apa yang nak dikehendaki. Dialektika pula orang-orang yang tertentu suka mencari hujah-hujah dari pelbagai sumber. Yang ketiga apa? Yang ketiga ialah dialektik demonstratif. Demonstratif ni berbeza sikit. Demonstratif ni khusus lagi. Bagaimana? Ini seperti cara kalau kita di UKM, cara kita mempersembahkan sesuatu hasil dari projek yang kita lakukan menerusi assignment kita. Misalnya nanti saya contoh dalam kuliah, saya kata okey, bentangkan assignment, perbentangan assignment. Itu ialah demonstratif betul. Saya bagi tajuk kepada saudara kaji, okey, bentang dalam kuliah atau bentang dalam tutur. Jadi saudara kena membuat slide, memberi hujah-hujah, bercerita dengan orang satu persatu, step 1, step 2, step 3. Itu ialah amalan demonstratif. Satu kaedah yang agak spesifik yang dilakukan oleh sekelompok manusia saja. Demonstratif juga kita boleh lihat dalam kaedah kita sekarang ni, kita semua sedang membuat latihan ilmiah ni kan. Itu ialah kaedah demonstratif. Ada tajuk dan kita perlu mendemonstratif, menunjukkan, membuktikan dalil-dalil bagi menjelaskan kebenaran pada tajuk yang telah diberikan itu. Jadi dalam demonstratif itu kita pun pecahlah tesis kita kepada pengenalan. Lepas pengenalan, literature review. Lepas literature review, analisis data, mengumpul data. Lepas data, dianalisis data dan buat kesimpulan. Itulah demonstratif. Jadi kita peringkat demonstratif ni banyak. Peringkat yang serendah-rendah latihan ilmiah sampai peringkat sarjana, peringkat PhD. Peringkat PhD lagi rumit lagi. Kerana perlu kita membuktikan sesuatu ilmu dalam sebuah komiti
yang terdiri daripada orang-orang yang tertentu saja. Tidak semua orang boleh masuk dalam majlis yang kita nama Viva. Jadi saya ada pengalaman lah dalam hal ini dan pernah terlibat dalam jadi membetulkan, menjadi pemeriksa kepada tesis-tesis master PhD. Inilah program demonstratif. Demonstratif ni bukan untuk orang-orang umum. Malah pelajar BA pun tak boleh masuk. Hanya untuk orang yang di dalam bidang itu saja, yang tahu dalam bidang itu. Malah kalau kita dengar pensyarah FPI itu, tidak semua orang pensyarah boleh masuk dalam perbahasan perbincangan demonstratif kalau ia tidak sesuai dengan bidangnya. Jadi inilah perbezaan-perbezaan yang ada dalam proses mencari ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia semasa ini. Jadi kesemua tiga cara ini ialah cara yang dibenarkan oleh agama. Tidak ada agama membenarkan kesemua kaedah-kaedah ini. Kalau sebab itulah kita sebagai seorang ilmuwan, kita kena pandai menggunakan tiga-tiga kaedah ini di waktu dan tempatnya yang sesuai. Misalnya sekarang ni saya mengajar demonstratif ni proses kita. Saya tidak ajar perkara ni bila saya membuat kuliah saya di surau-surau. Saya tidak ajar perkara ni kalau saya berdebat dengan kawan-kawan. Hanya ini ialah khusus untuk kumpulan ini saja. Ini cara dia. Kan? Jadi macam kita lah, kita bercakap bergantung kepada keupayaan yang ada. Jadi yang ingin diberitahu oleh Ibn Rushd kat sini, apa yang menjadi kekeliruan di zaman beliau apabila orang mula memandang rendah, memandang serong kepada falsafah kerana mereka tidak dapat memahami perbezaan-perbezaan pelbagai kaedah dalam mencari kebenaran. Falsafah ini ialah satu kaedah yang khusus, bukan untuk semua orang. Ia adalah satu bentuk ilmu yang menggunakan saluran atau kaedah yang dinamakan demonstratif. Falsafah itu dibentuk oleh demonstratif reasoning nama dia, pendalilan secara demonstratif, secara pertunjukan dalil-dalil yang sistematik. Itu maksud demonstratif. Kita mempersembahkan demo ni. Apa maksud demo? Demo membuat persembahan hujah-hujah secara sistematik, secara analisis, sehingga ia mencapai kepada kesimpulan-kesimpulan. Ini yang menjadi keunikan bagi ilmu falsafah. Jadi bila kita kata belajar falsafah, itu artinya kita mendalami satu kaedah ilmu panggil ilmu demonstrative reasoning dalam agama kita. Jadi falsafah itu ialah ilmu tentang demonstratif atau menggunakan pendekatan demonstratif. Ini kita ingat, ini poin yang penting. Manakala dialektika dan retorika itu menggunakan kaedah-kaedah umum yang lain yang tidak menggunakan kaedah falsafah dalam penyampaian ilmu-ilmu pengetahuan. Saya ingat habis bab ini, kita dah ambil masa panjang untuk bab ini saja. Terima kasih saudara Irfan. Kita sekarang ni kita ingin masuk kepada bab kedua. Habis dah bab pertama kita. Jadi bab kedua kita nak ambil masa dalam 15 minit ke 20 minit lagi untuk kita meneruskan pengajian ini. Kita dengar pula daripada saudari Umi Umairah. Sila Umi. Okay. Chapter 2. Buat sikit. Chapter 2. Philosophy contains nothing opposed to Islam. Demonstrative truth and scriptural truth cannot conflict. Now, since this religion is true and summons to the study which leads to knowledge of the truth, we, the Muslim community, now definitely the demonstrative study does not lead
to conclusions conflicting with what scripture has given us. For truth does not oppose truth, but accords with it and bears witness to it. Okey. Jadi sekarang ini okey, kita ambil satu ni je hari ni. Lepas tu kita habis ni je, kita nak belajar hari ni. Demonstrative truth ni dia kata, sekarang saudara dah faham, bila kita sebut belajar falsafah, kita cuba membangunkan kebenaran menggunakan kaedah yang dipanggil demonstratif, iaitu persembahan kebenaran dengan secara sistematik dan tersusun dengan menggunakan daya akliyah, mantik yang dianugerahkan Allah kepada kita, menggunakan daya akal untuk mempersembahkan kebenaran-kebenaran tentang sesuatu realiti dalam kehidupan. Jadi apabila falsafah ini telah menjalankan fungsinya, maka dia akan menghasilkan jawapan-jawapan atau kesimpulan-kesimpulannya. Dan kesimpulan-kesimpulan itu, ini yang menjadi persoalan. Kesimpulan-kesimpulan itu didapati oleh orang-orang sebahagian bahawa bertentangan dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi falsafah itu pada zaman Ibn Rushd ditolak dan ditegah kerana didapati sebahagian daripada hasil kesimpulan yang dibangunkan oleh daya akal menggunakan kaedah demonstratif itu telah menunjukkan berlaku pertembungan, opposed to Islam, pertembungan dengan apa yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi bagi Ibn Rushd, dia berhujah bahawa filosofi, bagi dia dakwah itu salah. Bagi dia filosofi mengandungi tidak mengandungi apa-apa pun yang akan membawa kepada pertentangannya dengan agama Islam. Sebab tu dia kata kat sini, demonstrative truth and scriptural truth cannot conflict. Demonstrative truth iaitu falsafah, scriptural truth apa? Wahyu. Itu maksudnya wahyu tidak saling bertentangan, tidak berlaku konflik antara mereka, antara kedua-duanya. Jadi ini dijelaskan, iaitu dia sebut, now since this religion is true and summons to study which leads to knowledge of truth, we Muslim community know definitely that demonstrative study does not lead to conclusion conflicting with the scripture. Dia tidak akan bertemu dengan wahyu. Kenapa dia kata? Bagi kita kena pegang bahawa for truth ni, sesuatu kebenaran tidak mungkin akan bertembung dengan kebenaran yang lain. That's not opposed truth. For truth does not oppose truth. Tidak mungkin kalau kita kata air dengan air tidak boleh bercampur. Boleh bercampur tak? Boleh. Air sama air kerana dia sifat dia air. Ambil air daripada Kelantan, ambil air sungai Kelantan, ambil air sungai Pahang, ambil air sungai mana-mana, campur dalam satu jug, satu baldi. Boleh? Tidak akan berlaku permasalahan kerana kedua-duanya mengandungi sifat air. Kecuali air bercampur dengan apa? Dengan benda-benda yang dengan minyak. Tak boleh lah. Sifat dia berbeza. Air campur minyak, macam mana pula? Maka dia tak boleh masuk sekali. Itu sifat-sifat. Jadi dia kata, bagi kebenaran ni satu sifat je. Dia benar. Jadi di mana-mana dia akan benar. Kebenaran itu akan jelas. Kebenaran tentang, contoh dalam bidang agama, Tuhan
Tuhan, konsep Tuhan, konsep tauhid. Orang Afrika boleh menemui konsep tauhid, kebenaran tauhid. Orang Jepun pun faham tauhid yang sama. Orang mana lagi? Cina, orang India pun faham konsep tauhid yang sama. Itu dalam bidang ilmu agama. Ambil dalam bidang lain, apa? Kita katakan ambil bidang ni, ilmu IT ni. Kebenaran dalam bidang ilmu IT, dia boleh digunakan mana-mana. Microsoft Word ni, saudara gunalah, buka Microsoft Word ni, pergi guna Microsoft Word, pergi ke mana-mana pelosok negara, dia boleh guna. Contoh, kerana dia adalah satu sistem yang sama. Ambil contoh lain lagi apa? Ambil contoh ni, kemudahan telefon, alat komunikasi, boleh guna di mana-mana juga, kerana ia adalah kebenaran alam, sunnah alam yang wujud di seluruh kehidupan hari ini. Begitu juga dengan falsafah, kebenaran yang wujud dalam falsafah Islam menerusi akal itu seharusnya tidak bertemu dengan kebenaran yang wujud pada wahyu, kerana wahyu adalah sumber bagi akal, sumber kebenaran bagi akal. Dan apabila wahyu menganjurkan akal supaya mencari pengertian, maka pengertian dan kebenaran itu boleh diterima oleh wahyu. Kerana kedua-duanya adalah sumber bagi kebenaran. Itu bagi pendapat Ibn Ruh. Jadi dalam keadaan itu, sekiranya kita terima hipotesis ini atau terima kenyataan ini, bagaimana pula sekiranya terjadi pertembungan di antara kesimpulan yang diperoleh oleh akal dengan hasil yang diperoleh oleh kesimpulan yang wujud dalam wahyu. Macam mana Ibn Rushd ingin selesaikan? Ni cuba baca lagi Umi. Ini jawapan dia pada masalah. Okay. If the apparent meaning of scripture conflicts with demonstrative conclusions, it must be interpreted allegorically, that is, metaphorically. This being so, whenever demonstrative study leads to any manner of knowledge without any being, that being is inevitably either unmentioned or mentioned in scripture. If it is unmentioned, there is no contradiction, and it is in the same case as an act whose category is unmentioned, so that the lawyer has to infer it by reasoning from scripture. If scripture speaks about it, the apparent meaning of the words inevitably either occurs or conflicts with the conclusions of demonstration about it. If this apparent meaning occurs, there is no argument. If it conflicts, there is a call for allegorical interpretation of it. The meaning of allegorical interpretation is extension of the significance of an expression from real to metaphorical significance, without forsaking therein the standard metaphorical practices of Arabic, such as calling a thing by the name of something resembling it, or a cause or consequence or accompaniment of it, or other things such as are enumerated in accounts of the kinds of metaphorical speech. Dah. Okey. Terima kasih. Jadi, ini jawapan kepada masalah yang timbul. Kalau sekiranya wujud dalam satu-satu keadaan, akal dan wahyu dalam keadaan bertembung dalam memahami sesuatu persoalan, bagaimana kita nak selesaikan? Bagi Ibn Rushd, dia memberi satu jalan. Jalannya ialah sebarang bentuk konflik di antara akal dan wahyu hendaklah diselesaikan dengan menggunakan pendekatan tafsiran secara allegorical atau metaphorical. Apa maksud dia ni? Kita perlu membuat proses yang dipanggil takwil. Kita kena mentakwilkan. Takwil ni apa? Dalam bahasa Melayu panggil takwil. Bahasa Arab ni dia panggil, istilah dia membuat tafsiran secara alegori, secara analogi. Analogi pernah dengar?
secara bandingan dan secara metaforikal, secara kiasan. Jadi ini satu cara. Jadi ini telah digunakan oleh para ulama dahulu dalam usaha untuk mencari keharmonian kebenaran apabila wujud ketidaktentuan dan ketidaksalingan dalam makna-makna yang ingin disampaikan oleh dalam sesuatu kebenaran, sama ada dalam wahyu dan juga akal. Jadi apa yang dimaksudkan dengan interpretasi atau takwil yang dinamakan takwil allegorical, takwil kiasan dan takwil analogi, itu ialah menunjuk kepada if it is unmentioned, there is no contradiction. Sekiranya dia kata kajian-kajian oleh menerusi kaedah demonstratif falsafah tadi dan membawa kesimpulan, membawa kepada satu kesimpulan, dan kesimpulan itu dia kata sini, if it is unmentioned, there is no contradiction. Kalau kesimpulan itu suatu yang tidak dinyatakan di dalam teks wahyu, maka ia tidak akan membawa kepada contradiction. Jadi kalau seandainya wujud pertembungan dengan teks wahyu, if scripture speaks about it, the apparent meaning of the word inevitably either accords or conflict with the conclusion of demonstration about it. If this apparent meaning, sekiranya makna-makna zahir yang ada pada teks tidak dibandingkan dengan konklusi kesimpulan yang dihasilkan oleh demonstratif, kaedah demonstratif, sekiranya tidak ada sebarang accord, sini maksudnya sekiranya sesuai dan tidak bertembung, maka ia tidak menjadi isu, tidak menjadi persoalan. Jadi kalau kata hasil daripada daripada demonstrative reasoning, kesimpulan-kesimpulan akal, bila didapati sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh makna-makna zahir dalam Al-Quran, iaitu saling sesuai antara mereka, maka there is no argument, tidak ada isu yang perlu diperdebatkan. No argument, tidak perlu ada sebarang bentuk argument. If, ini masalah dia, if it conflicts, there is a clear call for allegorical interpretation. Kalau seandainya berlaku pertembungan hasil pemikiran daripada falsafah dengan wahyu, maka kita hendaklah menggunakan kaedah yang dipanggil takwil secara kiasan. Apa maksud dia? Apa maksud dia takwil ni? The meaning of allegorical interpretation is extension of the significance. Ni maksud dia, kena garis ni. From real to metaphorical significance, without forsaking therein the standard metaphorical practice of the Arabic. Jadi kita kena membuat apa yang dinamakan sebagai takwil kiasan. Jadi ada beberapa ini supaya hasil ilmu itu atau penemuan itu berwujud keseimbangan dan kesalingan di antara akal dan wahyu. Ini kita boleh lihat dalam banyak kisah-kisah yang kita selalu lihat dalam teks-teks Al-Quran. Bagaimana ayat-ayat Al-Quran yang dalam penemuan-penemuan didapati ada banyak teks-teks yang bersifat kabur, yang digunakan secara apa dipanggil mutasyabihatnya, ayat-ayat yang umum.
selalu diperdebatkan kalau kita selalu dengar kan di kuliah-kuliah akidah kita, perbincangan tentang sifat ilahi lah. Sifat ilahi, kita sudah menerima kebenaran wahyu bahawa ilahi itu laisa kamitslihi syai', bahawa Allah itu tidak ada sebarang bentuk, tidak ada sesuatu pun yang berbeza yang menyerupai dengan Tuhan. Itu satu kebenaran wahyu. Tetapi dalam kajian-kajian teks dalam wahyu itu ada ditemui beberapa contoh-contoh ayat yang bersifat mutasyabihat tadi, yang bersifat metaforikal. Seperti apa yang selalu kita dengar, yadullah fawqa aydihim, kan? Kita ambil, ada banyak lagi lah, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi teks ini ialah sesuatu yang dilihat pertembungan. Bagaimana pula boleh bertembung? Bagaimana pula Allah itu memiliki tangan sedangkan Allah itu tidak serupa, tidak ada satu pun yang menyerupainya. Jadi berlaku perdebatan di kalangan ahli sarjana, dan akhirnya bagi menyelesaikan permasalahan itu, maka satu kaedah yang dipanggil allegorical, takwil secara allegorical, secara kiasan digunakan. Jadi sebagai contoh, yadullah itu telah ditakwil sebagai apa? Kuasa. Kuasa, kekuasaan. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka, bagi memastikan tidak terjadi pertembungan makna daripada kesimpulan-kesimpulan tentang ilmu berhubung dengan agama. Jadi ada banyak lagi seperti wajhullah dan lain-lain lagi, yang wajhullah itu ditakwil sebagai pandangan Allah dalam penglihatan dan penguasaan yang dimiliki oleh Allah di atas muka bumi. Jadi ini antara contoh yang dimaksudkan dengan istilah dia allegorical interpretation. Jadi dalam kaedah ini, apa yang kita ingin sebut sebagai pengakhirannya ialah ada satu kaedah yang dinamakan sebagai kaedah takwil. Kaedah takwil akan digunakan bagi tujuan untuk mengatasi sebarang bentuk konflik atau pertembungan makna-makna di antara penemuan oleh akal dan zahir daripada ayat-ayat Al-Quran itu, supaya ilmu itu sentiasa berada dalam keadaan yang harmoni dan seimbang. Jadi itulah yang dipanggil sebagai kaedah takwil dalam konteks falsafah Islam. Jadi dengan menggunakan kaedah takwil ini, maka bagi Ibn Rushd tidak akan berlaku sebarang bentuk konflik di antara wahyu dan falsafah dalam setiap keadaan. Kerana kita akan mencari jalan tengah bagi memilih kebenaran-kebenaran yang terbaik dalam tafsiran dan kefahaman kita tentang sesuatu perkara. Jadi inilah antara contoh bagaimana kaedah ini telah diaplikasikan oleh ulama-ulama zaman dulu bagi memastikan akal dapat terus berperanan supaya seiring dengan tuntutan dan kehendak yang dikehendaki oleh tujuan wahyu itu sendiri. Jadi saya rasa kita sudah belajar selama 1 jam dan dah kering dah tengkuk kita ni. Jadi saudara pun dah penat. Jadi insya-Allah kita boleh ada sesi soal jawab sekejap lagi. Minggu depan kita ada 3 minggu lagi untuk belajar. Jadi insya-Allah kita akan mula belajar. Kita akan mula habiskan 2 minggu lagi, insya-Allah sampai habis semua teks. Kita tidak akan belajar yang ini. Daripada itu kita akan terus pada penutup nanti ya. Kita hanya nak habiskan sampai ke sini je.
Kemudian kita terus pergi penutup. Nah, insya-Allah minggu depan kita boleh sambung lagi teks ini untuk tujuan pembahasan. Jadi kita akan masuk pada sesi saja. Saya tamatkan dulu diskusi ini dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.